Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan di alam maya. Salam kebahagiaan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Puan Hasbullah? Pui, anda orang kedua muncul. Saudara Mizi Aziz, apa khabar Zi? Moga sehat ya, anak-anak semua sehat. Saudara Muhammad Naim, Puan Sri Nur, Abdul Hadi Sharif, saudara Ali Abdullah, Yang Maya, Muhammad Fuad, Waalaikumsalam. Itu juga dengan saudara Muhammad Fendi, Waalaikumsalam. Saudara Zainal Mira, apa khabar saudara? Saudara Nur Azwa, Kazani, Waalaikumsalam. Saudara Abu Nems, saya doa agar saudara sehat, kukuh pendirian. Puan Junaidah Ahmad Rauf, saudara Syali Ahmad, apa khabar? Terima kasih. Selamat malam. Semoga teman-teman semua bahagia katanya. Itu juga saudara Muhammad Zamri, saudara Mi Jasmi Joka, Puan Sabiah binti Umar Mila, Waalaikumsalam. Begitu juga Puan Juriah Yunus, saudara Zahid, saudara Syah Ibrahim, saudara Abu Bakar Harun, Rashid Saleh. Saleh tanya saya dah makan ke belum? Sudah. Hari ini menantu buat mi kari. Sedap saudara. Bila menantu buat dia sentiasa sebat. Sedap lah ya. Maklum sajalah kalau menantu yang buat. Kalau anak sendiri itu banyaklah dia punya pecat memecatnya ya saudara. Okey, baiklah saudara, kepada mereka yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, dan insya-Allah usai pencerahan malam ini saya akan santuni saudara. Seperti biasa saudara, saya perlu memberi pencerahan sedikit, iaitu tentang kedudukan COVID. Hari ini Rabu 29 September, penghujung sangat bulan September. Dan ini merupakan hari yang ke-559 warga kita, negara kita diserang oleh wabak virus corona. Dari segi laporan yang saya terima, belum nampak tanda-tanda kelegaan, kerana semalam ada sedikit susut daripada 13,104. Semalam dia turun kepada 10,959. Tiba-tiba hari ini dia meningkat kepada 12,434. Ini yang saya hairan, bagaimana semalam dia susut, hari ini naik balik. Dah jadi macam yo-yo. Kita mengharapkan agar kalau boleh trendnya turun susut dan terus susut. Itu yang kita harapkan. Tetapi nampak gayanya belum ada tanda-tanda. Nah saudara, di Perlis tiba-tiba meningkat. Semalam daripada 19 naik 79. Bagaimanapun di Kedah susut daripada 809 kepada 652. Di Pulau Pinang juga susut daripada 895 kepada 863. Tapi di Perak, di negeri Perak, nampak gayanya dia naik balik. Daripada 978 semalam ada kelegaan, tiba-tiba dia meningkat kepada 971. Begitu juga di Selangor, ada peningkatannya daripada 1231 kepada 1362 hari ini saudara. Jumlah warga Selangor yang telah dijangkiti oleh virus corona adalah 674,360. Dan jumlah keseluruhan warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona adalah 2,232,960 saudara. Bukan sedikit, banyak. 2,232,960. Tak tahulah berapa banyak lagi dia nak meningkat ni. Di wilayah Persekutuan juga ada peningkatan. Semalam 240, ingatkan lega lagi. Tidak, hari ini dia naik 284. Cuma di Putrajaya susut 1, semalam 19, hari ini 18. Di Johor nampak gayanya ada tanda-tanda susut, tapi tak banyak mana saudara. Sebab semalam 1319, hari ini 1289, masih lagi angka ribuan. Jadi Johor adalah negeri ketiga. Yang tertinggi adalah di Sarawak, kedua tertinggi adalah di Selangor. Di Pahang terus nampak susut daripada 677 kepada 663. Begitu juga di Terengganu daripada 629 kepada 612. Tetapi di Kelantan saya nampak gayanya pola dia punya gelembung di Kelantan tu turun naik. Ya saudara Dr. Ahmad Humaizi, Waalaikumsalam doktor.
Di Kelantan dia daripada 1088 semalam, hari ini naik 1125. Begitu juga di Sabah, genap 1000. Semalam 965, hari ini genap 1000 orang. Di Labuan juga ada peningkatan sedikit daripada 3 kepada 5. Dan di Sarawak masih terus meningkat, menjadikan negeri yang tertinggi. Sebab semalam 2358, hari ini dia naik kepada 2967. Jadi kepada warga di Sarawak, berusahalah untuk memutuskan jaringan ini. Saudara, saya melihat pola-pola di Sarawak ni, dia ada peningkatan yang agak ketara. Khawatir juga, bimbang saya, janganlah berterusan. Kalau boleh, biarlah disusut. Sebab dulu Sarawak tak tinggi mana pun. Nak katakan vaksin, boleh dikatakan 70% dah warga Sarawak yang telah pun mendapat suntikan vaksin, saudara. Kerana jumlah untuk bulan ini saja, setakat hari ini 29 September, jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 486,706 orang. Itu dia saudara, tinggi, 486,706 orang. Baik saudara, kita beralih kepada tazkirah yang singkat. Ya, mesti ada pegangan kita, kita hayati. Kerana bila kita mencari nafkah dengan ikhlas, saudara, ia adalah diibaratkan seperti menuai pahala yang besar. Kerana dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, menyatakan bahawa mencari nafkah itu umpama menuai pahala. Kerana menurut Imam Al-Bukhari, dia menyatakan bahawa mencari nafkah mampu menuai pahala jika diniatkan dengan ikhlas untuk meraih restu ilahi. Namun jika itu hanya dianggap sekadar rutin kebiasaan harian semata-mata, itu hanyalah sekadar kewajipan suami lah, ataupun ketua keluarga yang belum tentu berhasil pahalanya. Dari Al-Miqdam bin Madiqarib, bahawa Rasulullah SAW bersabda, harta yang dikeluarkan sebagai makanan atau membeli pakaian untuk dinilai sebagai sedekah untukmu, begitu pula makanan yang kau beri pada anak-anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang kau beri pada isterimu, itu juga bernilai sedekah untukmu juga. Jadi makanan yang kau beri pada pembantumu, dulu kalau ada pembantu rumah ataupun hamba abdinya, juga termasuk sedekah. Ini adalah hadis riwayat Ahmad. Kemudian ingatlah saudara, harta yang dicari, yang kita cari, kita usaha untuk nafkah keluarga, banyak barakahnya dan akan diberi ganti. Dari Abu Hurairah menyatakan, baginda Rasulullah SAW bersabda, tidaklah setiap hamba Allah itu keluar dari rumahnya berpagi-pagian, melainkan ada 2 malaikat yang turut bersamanya. Salah satunya akan berkata, ya Allah, dia mendoakan, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang senang berinfak, itu orang yang bersedekah. Sementara satu malaikat lagi, dia akan berkata, ya Allah, berilah kemuflisan kepada orang yang bakhil, itu orang yang kedekut. Jadi kalau saudara dapat rezeki, jangan kedekut, jangan bakhil dengan keluarga. Keutamaan kita adalah untuk keluarga, itu isteri, anak, kemudian barulah kita ipar duai, adik-adik dan sebagainya. Dan itulah sedekah yang terbaik. Dan barulah jiran tetangga dan siapa saja kita jumpa. Memang bersedekah itu digalakkan oleh Allah SWT. Itulah tazkirah singkat saya, bahawa kalau saudara mau hidup senang lenang di dunia dan di akhirat, jangan takut untuk bersedekah. Bila anda memberi, Allah akan pastikan ada imbalannya. Baik saudara, mutiara kata kita hari ini kiriman sahabat saya, Saudara Hibil Hasan. Nampak gayanya di Manjung dah tak ada ribut Habil, sebab dia dah beralih pergi ke Negeri Sembilan. Menurut catatan Saudara Hibil, dia kata Russell H. Cornwell menyatakan, kejayaan tidak bererti memiliki pejabat besar yang mewah. Kerana kejayaan sebenarnya adalah kejayaan sebenarnya adalah melakukan hal-hal besar dengan sedikit kelengkapan. Jadi dengan kelengkapan sedikit pun, tapi kita mampu melakukan yang terbaik, yang lebih besar, iaitu itulah kejayaan. Ia adalah pencapaian tujuan dari satu tahap hidup yang peribadi. Jadilah orang yang kehilangannya dicari, kehadirannya dinanti,
kepergiannya dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Sebab itu saya selalu pesan pada diri saya dan teman-teman saya, selalu saya katakan, kita lahir ke dunia ini kita menangis. Jangan pula nanti kita pulang kembali ke ke dunia asal kita itu kita menangis, orang ketawa. Waktu kita lahir ke dunia, kita menangis, ibu bapa kita, keluarga menyambut dengan ketawa, siap dengan buat kenduri. Jangan bila kita pergi nanti kita yang menangis sedangkan orang ketawa buat kenduri. Biar ada pergilah. Jangan begitu saudara, tak adil pada diri kita ya saudara. Terima kasih saudara Hibir atas kiriman mutiara kata yang begitu berarti bagi saya. Baik saudara, minta maaf. 5 minit je. Itu jangan lupa saudara, ruangan e-commerce perlu saya adakan. Jadi kalau saudara mempunyai produk, silalah wawarkan. Hubungi anak anda saya Al-Azhar di talian 011 330 41241. Tujuan saya lain tidak. Saya sediakan 5 minit ini untuk mewawarkan produk saudara. Mudah-mudahan saudara beroleh kejayaan dalam perniagaan saudara. Ingat saudara, hubungi Azhar 011 330 41241. Dan setakat ini saya masih lagi mewawarkan produk daripada sahabat kita saudara Zul di talian 019 917 0449. Saya tak mampu nak tulis begitu sebab saya tak tahu saudara, jadi saya sebut. Jadi kalau saudara nakkan nombor tu, ulang baliklah nanti ya. 019 917 0449 saudara Zul daripada toko jamu Kemaman. Sebab produknya yang pertama saya review 2 produk, iaitu pertama sekali ialah Arabic Gum Almana. Ini asalnya daripada Sudan, original daripada Sudan. Banyak teman-teman bertanya apakah produk ini dapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Itu bukan urusan saya. Saudara Zul, saya yakin tentulah saudara Zul sudah pun berhubung dengan Kementerian Kesihatan, berhubung dengan pemakanan. Ini bukan ubat saudara. Ini adalah sebagai makanan tambahan herba. Ya saudara. Sambil itu dia bagilah kalau siapa yang membeli Arabic Gum Almana ini, dia bagi minyak gamat dan kayu sugi. Elok untuk sebelum kita nak solat, bersugilah kamu. Kerana Arabic Gum ini ialah merupakan salah satu prebiotik semula jadi dan terbaik untuk pertumbuhan bakteria baik dalam usus. Dalam usus kita ni ada bakteria saudara. Sebab itu bila kita mati, busuknya Tuhan saja yang tahu. Sebusuk-busuk ini bangkai di dunia ni lah mayat manusia. Sewangi-wangi pun adalah mayat manusia, tubuh badan manusia yang sentiasa dengan harumannya. Jadi ia juga membantu dapat merawat kalau ada gout, sebagai usaha ya, bukan ubat saudara ya. Ulcer, bawasir, gastrik dan sembelit. Begitu juga untuk merawat cirit-pirit, ataupun darah tinggi, kecil manis, ataupun kolesterol tinggi. Begitu juga membantu merawat batu karang dan sendi dan saraf. Ini bukan ubat saudara. Ini adalah sebagai makanan sampingan herba daripada ini Sudan original, iaitu Arabic Gum. Tok Arab ni kalau pergi ke Mekah dia makan, dia kunyah. Macam kita makan sirih lah saudara ya. Dan produk yang kedua daripada toko jamu Kemaman, saudara Zul 019 917 0449. Tidak lain lah, tidak, bukan saya suka yang ni. Itu madu Arab. Madu Arab ni saudara, ini memanglah minuman makanan yang terbaik adalah madu Arab. Bersama-sama dengan ini original daripada negara Arab saudara ya. Ada dia bagi sugi, kemudian ada pula itu minyak minyak gamat. Saudara boleh hubungi saudara Zul toko jamu Kemaman. Kepada saudara Zul, semoga saudara berjaya dalam usaha dagang saudara. Saya hanya sekadar mewawarkan saja ya saudara. Baik saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya tetap akan berbicara soal ini saban malam selagi ia tidak dapat dilaksanakan secara tuntas. Biar dia bingit telinga diorang. Kita menuntut agar moratorium. Saya tahu bank-bank pun dah mula dah pasang orang dah untuk tarik kereta. Dan sebab itu saya katakan yang paling penting sekarang ni, kalaulah tak boleh sangat, pimpinan kerajaan berilah moratorium untuk membayar untuk kelegaan bagi peminjam yang beli rumah.
Saya tahu, saya sepanjang jalan sekitaran rumah saya ni banyak sangat rumah-rumah yang nak dilelong oleh bank. Surat-surat saman pun dah sampai. Jadi harap pihak pimpinan kerajaan dapat memikirkan, kalau dah rumah dilelong nak tinggal di mana? Saudara, kalau itu buat rumah beribu banyak mana pun tak cukup juga, sebab yang ada pun nak kena rampah dengan bank. Saudara, dan begitu juga kita mengharapkan agar kumpulan wang simpanan pekerja keluarkanlah, izinkanlah agar mereka yang mempunyai simpanan lebih daripada 50,000 ke atas tu untuk mendapatkan 10,000 secara tuntas. Dan kalau boleh yang mana 500,000 ke atas tu bagilah 10%. Kerana mereka mempunyai latar belakang asalnya senang lenang. Tapi bila dah susah sekarang ni, itulah yang diharapkan. Bagilah mereka keluarkan 10%. Kalau dia ada 500,000, dapatlah 50,000 untuk memulakan perniagaan. Kalau dia punya simpanan 1 juta, dia dapatlah 100,000. Jadi pegawai di kumpulan wang simpanan pekerja, orang kata janganlah cendiki ataupun kedekut. Itu duit rakyat, duit penyimpan, bukan duit kita. Jangan nak memandai-mandai. Betul lah saudara, nak melabur dan sebagainya, okey, tak ada masalah. Tetapi pastikan agar penyimpan ini memperolehi apa yang mereka simpan selama hari ini, manfaatnya sekarang ni waktu susah. Kalau dah keadaan lebih genting lagi, tidak berarti datang duit berlonggok pun kalau jasad sudah terkejang kaku. Jadi fikir-fikirkanlah saudara, ya. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini, saudara Nan di Gurun, saudara Nan, tajuk perbincangan kita malam ini agak garang sikit. Saya tengok ramai kawan peminat-peminat yang nak tahu, iaitu Anwar Ibrahim mula menyerang. Sebab macam saya katakan, jadi saya pencerahan ini saya akan beri, saya akan jelaskan usai kita menyantuni pantun Pak Nazil. Saya, apa kata pantun Pak Nazil? Menurut Pak Nazil, terima kasih Pak Nazil, dalam keadaan usia-usia sebegini masih terus berkarya. Alhamdulillah, indah bahasanya. Kata Pak Nazil, makan juadah selepas subuh, sempat bersembang sebelum ke laut. Biduk sudah lama berlabuh, mengapa Kiambang tidak bertaut? Ini persoalan yang dilontarkan oleh Pak Nadia apabila melihat warga bangsa kita masih bertelagah, masih bergaduh sama sendiri, sedangkan bidalan mengatakan biduk lalu Kiambang bertaut. Jadi kata Pak Nazil, biduk sudah lama berlabuh, dah okey, tapi kenapa Kiambang tidak bertaut? Ini persoalannya yang boleh dijawab oleh pimpinan politik, ya saudara. Kena kata Pak Nazir lagi, dingin bayu Allah kurnia, alamnya indah, hamparan pendam. Merendahkan Melayu ke mata dunia, tunggulah padah, tidak terhadang. Jadi kalau kita mengata sama sendiri, merendahkan martabat bangsa kita, orang tepuk tangan lah saudara. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman, cukup tinggi maksudnya, ya saudara. Saya juga ingin menyantuni ada dua rangkap pantun. Saya nampak gayanya pantun ni dah mula diminati oleh warga bukan Melayu. Itu saudara Chan Tak Choi. Dia mengantar kiriman 2 rangkap pantun. Dia seronok berpantun. Selalunya orang yang boleh berpantun ni orang yang menguasai bahasa. Kata saudara Chan Tak Choi, bangun pagi pergi kerja, cari makan, sara keluarga. Cuba tahan diri buat sementara, hidup baru pulih tak lama. Dia kata sekarang ni COVID-19 ni baru pulih. Tahankan diri, jangan nak keluar, baru pulih, dia kata. Ini peringatan saudara Chan. Kemudian kata saudara Chan Tak Choi lagi, wabak COVID lama melanda, rakyat susah, hidup sengsara. Orang atas mengada-ngada, janji manis, bantuannya di mana? Itu yang dia persoalkan. Jadi terima kasih saudara Chan. Teruskanlah berkarya Pak Nazir. Saya sentiasa menanti kiriman sebab peminat anda ramai. Saudara Razali win-win, Anwar mula menyerang, kami takkan sokong dia selagi ada DAP bersama dia. Kita dengar sekali ini. Sabar saudara. Saya nak bagi tahu bahawa kita bukan menyokong saudara. Saya orang UMNO. Beliau adalah daripada Parti Keadilan, tapi kita harus melihat realiti supaya dapat dijadikan sebagai tauladan ataupun untuk kita. Bila kita berjuang nanti, kita kena tahu kelemahan musuh.
Ini jadi jangan selalu menganggap bahawa saya ini pemuja. Memanglah dulu saya berkawan baik dengan beliau, sebab tu saya tahu rentaknya. Sebab tu saya lihat sekarang ni suasananya dia dah mula menyerang. Sebab itu saya ingin memberi peringatan kepada saudara. Bagaimana dipesan oleh peguam tadi, dia kata kena dia tak malam. Dia kata mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, maka itu semua adalah tanggungjawab anda. Di atas setiap suntingan ataupun komen kesan daripada suntingan tersebut, saya tidak akan bertanggungjawab. Pihak saya hanya bertanggungjawab atas pencerahan yang saya buat secara live. Kalau saya dah ambil sepenuhnya tak ada masalah. Tapi kalau disunting ada masalah. Sebab lari daripada maksudnya. Hari ini pun ada 2-3. Saya tidak ada berkemampuan untuk menyekat. Sebab sekarang ni dunia tanpa sempadan. Semua orang ada akses. Cuma saya mengharapkan kalau boleh janganlah lari daripada maksudnya. Kalau saudara guna dari awal sampai akhir tak ada masalah saudara. Saya tahu kadang-kadang teman-teman kita merasakan bahawa curipan-curipan begitu naik dia punya viewernya, kabarnya saya tak tahulah kabarnya mereka boleh mendapat iklan dan sebagainya. Itu terpulanglah. Itu rezeki masing-masing. Saya tidak akan menahan, saya izinkan saudara. Saya tidak akan menuntut royalti dan sebagainya. Kena ingat saudara, ini adalah pencerahan politik dan daripada orang warga UMNO. Saat ini saudara, saat saya memberi pencerahan ini, Majlis 3 UMNO sedang bersidang, sedang mengadakan mesyuarat di tingkat 38. Presiden sedang mempengerusikan mesyuarat. Dapatan saya malam ini beliau akan mempengerusikan mesyuarat Majlis 3 UMNO untuk membincangkan 5-6 perkara. Tentulah menyangkut soal surat peletakan jawatan sebagai pengurusi Majlis Penasihat oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Jadi keputusan belum tahu lagi. Mungkin kalau ada hantar sekejap lagi, tak tahulah. Kalau tak ada, mungkin besok saya akan bagi pencerahannya. Ya saudara. Dan prinsip kita bila saya beri pencerahan ini, saudara, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi we must agree to disagree. Jadi artinya saudara, kalau saya tidak bersetuju, saya tak akan marah. Sedikit pun saya tak akan kecewa. Begitu juga kalau saudara menghantar kiriman, kalau saya tak bersetuju, saudara pun jangan nak marah kat saya. Inilah prinsip kita, aliran pemikiran. Kita pulang. Cuma saya minta gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Dan kalau saudara berdebat dengan teman-teman, saya tahu mungkin kalangan yang berdebat itu bukan golongan yang seusia dengan saya. Mungkin anak-anak muda yang begitu gairah berpolitik. Tapi cuma saya minta janganlah saling bermaki-makian. Tak baik kita sama bangsa kita. Sebab hari ini saya tengok juga dalam WhatsApp, ada 3-4 WhatsApp yang saya santuni. Ada juga teman saya tengah berdebat tu. Antara Profesor Dr. Ramlan sama dengan sahabat saya Saudara Ismi, sama juga dengan saudara Rizal Endau. Bila saya tengok begitu, saya tak berani nak campur. Cuma saya minta dalam perdebatan itu jangan sampai kita saling singgung menyinggung. Jangan sampai kita mengatakan orang tu tak ada pemikiran yang baik dan sebagainya. Santuni dengan berfakta. Saya suka melihat kalau ada perdebatan begitu, saya suka. Macam mana saudara dengar. Tapi saya bukanlah membalun aja ya. Kita memberi fakta supaya warga faham keadaan suasana saudara. Baik saudara, ingat saudara, kita warga cinta damai, menyantuni dengan bahasa yang harmonis. Ingat saudara ya. Dan satu perkara yang perlu saya terfikir dan saya baca juga dalam kiriman-kiriman dalam wall saya itu, berhubung tentang kedudukan Pulau Pinang. Banyak orang tak tahu bahawa kalau kita lihat satu ketika dulu Hong Kong adalah merupakan tanah jajahan milik negara China. Tapi apabila ada perang candu dan sebagainya, Hong Kong menjadi daerah takluk kepada British. Bagaimanapun pada 1 Julai 1997 akhirnya Hong Kong dipulangkan balik kepada China. Jadi begitu juga di Pulau Pinang. Kerana kalaulah mereka boleh memulangkan kedaulatan Hong Kong itu kepada China, apakah kita tidak berhak untuk menuntut Pulau Pinang? Kerana sekarang ni banyak isunya sedang panas ni berhubung dengan Pulau Pinang. Sebab semua mengetahui bahawa Pulau Pinang itu asalnya adalah tanah milik Sultan Kedah yang dipajak kepada ataupun dipinjamkan kepada Sir Francis Drake. Kejadian ini pada tahun 1786 itu oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah. Ketika itu baginda memerintah Kedah.
dan menyerahkan Pulau Pinang kepada wakil dari syarikat India Timur East India Company, Francis Light, dan ada perjanjian. Tapi bagaimanapun berjanji dengan KP ni memanglah dikhianati. Jadi kerana itu pakar-pakar sejarah, pejuang-pejuang bangsa kena mencari upaya bagaimana supaya kita dapat memikirkan, kerana sudah tiba masanya Pulau Pinang ini dipulangkan semula pada negeri Kedah. Kerana bagi saya merasakan honorium ataupun ganti rugi ataupun bayaran sanggup hati yang dibayar tiap-tiap tahun sejumlah RM18,000 kepada Sultan Kedah itu tak memadai. Bagaimanapun kita menantilah agar para pejuang bangsa kita, jangan pula nanti jadi macam tuntutan kita dah berhubung dengan Pulau Batu Putih. Apabila Pulau Batu Putih ini video perangkap ini akhirnya jatuh pada tangan Singapura. Sepatutnya jangan begitu. Kalau kita tak berhati-hati, akhirnya jatuh ke tangan orang. Ini adalah kita negara merdeka. Sovereignty ataupun kedaulatan bumi kita ni perlu dipertahankan. Saya mengharapkan pejuang-pejuang kita yang sepatutnya kita bukan berjuang dengan berperang. Kita secara undang-undang, kita ada banyak barisan peguam-peguam yang hebat. Saudara, malam ni juga saya banyak nak menyantun teman-teman yang hantar kiriman. Pertama sekali saudara Afiq Muhammad. Dia hantar pada saya pagi tadi, dia kata, kalaulah tidak bertukar Perdana Menteri daripada Tan Sri Muhyiddin kepada Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri, kita pun tak tahu bagaimana kos untuk hari ini. Masih lagi berlegar cerita tu di Parlimen Pejabat Legal ini tentang berhubung dengan kos pengubah suaian rumah kediaman, rumah resmi Perdana Menteri. Malahan Yang Berhormat Datuk Dr. Latif, dia kata bukan 30 juta. Dia kata sebenarnya kosnya 38.5 juta kalau tak silap saya. Jadi begitu tingginya dia kata. Jadi sekarang ni yang banyak orang kata ini, saya nak membetulkan. Sebab bila ada teman-teman saya tengok dalam kiriman mengatakan Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri tak patut membuat baik pulih ataupun membuat renovasi kediaman resminya, menelan belanja 30 juta. Bukan. Itu dibuat zaman Tan Sri Muhyiddin. Ini jelaskan daripada kenyataan media oleh Yang Berhormat Dr. Latif. Tapi cuma yang saya nak utarakan, kerana pada waktu yang sama sebenarnya saudara, iaitu pada 1 Jun yang lalu 2021, melalui media Malaysia Kini, tersiar kenyataan Ketua Sisir Negara. Ketua Sisir Negara menyatakan bahawa penjawat awam sanggup menyumbangkan sejumlah 30 juta melalui potongan allowance mereka sebagai tanda prihatinnya para penjawat awam terhadap kedudukan negara yang mengalami kemurungan, kemerosotan ekonomi. Jadi kaki tangan awam sanggup memberi derma kepada kerajaan, sedangkan kerajaan waktu itu tega untuk menghabiskan wang hanya untuk bukan membaik pulih, sebenarnya untuk mengubah suai. Nak baik pulih macam mana? Dan yang agak mengherankan saya, katanya kabar, saya tak tahulah ya, saudara, dapatan saya tengok, katanya bangunan Sri Perdana itu kos pembinaannya adalah sekadar 26 juta aja. Tapi takkanlah kos untuk renovation sampai 38 juta. Ini keadaan, walaupun Datuk Ismail Sabri memberi kenyataan bahawa ini tujuannya begitu begini apa semua, tapi akhirnya benda diserang. Inilah saya katakan, orang lain yang makan nangka, orang lain yang kena getahnya. So betul lah sekarang ni Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri, kalau rumah tu siap, kalau Sri Perdana tu siap, maka dia akan masuk ke rumah itu. Tetapi segala kebejatan ini terlekat pada diri beliau. Dan saya khawatir benda ini kalau dijadikan sebagai isu politik yang berterusan, saya nampak ia akan berterusan, maka ia akan terbalik adalah UMNO. Sebab orang semua menuduh UMNO sekarang ni. Sedangkan itu tidak dilakukan oleh pimpinan UMNO. Ia dilakukan oleh pimpinan PPBM, Parti Pribumi Bersatu, presidennya Tan Sri Muhyiddin. Dan saya kena jelas ya, saya nak bagi tahu, jangan kata ini UMNO. Saya tengok malam tadi, siang tadi, banyak orang pedal, ini kerja UMNO lah, ini kerja UMNO lah. Bukan. Cuma ia berlaku zaman sebelum kehadiran Datuk Ismail Sabri. Nasib baiklah kalau beliau tidak mengambil alih ataupun tidak berlaku peralihan kuasa, kita pun tak tahu. Ya saudara.
Itu betul-betul wow punya cerita ni sebenarnya. Memang hari ni, semalam memang wow punya cerita. Ia bukan dilontarkan oleh siapa, melainkan persoalan ini dibangkitkan oleh saudara Datuk Mahfuz Omar daripada Parti Amanah. Tentu, sebab sekarang ni saudara, dalam dunia tanpa sepadan, berita semua di ujung jari. Sebab itu pemimpin harus berhati-hati. Kemudian menurut saudara Rizwan Kusyari, dia risau juga. Dia kata pada pendapat dia sukar untuk UMNO kalau berlaku pilihan raya akan datang untuk menang. Kerana penentu pada keputusan PRU 15 nanti adalah anak muda. Benar. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun mengeluarkan kenyataan agar kita menyemak. Saya mengharapkan agar anda semua menyemak tentang apakah anda sebagai pemilih untuk pilihan raya akan datang. Saya rasa bila Suruhanjaya dah membuat keluar kenyataan yang seperti itu, artinya pilihan raya dah dekat. Jadi dia kata anak-anak muda hari ini mereka lebih cenderung melihat ciri-ciri kerajaan yang segar. Ataupun mereka mahukan yang ada yang good governance. Dan tak ada isu rasuah dan penyelewengan. Mereka perlukan ketelusan, transparansi dan lain-lain berbanding isu-isu sentimen kaum dan sebagainya. Katanya lagi sebaliknya barisan pimpinan UMNO hari ini dibarisi oleh pemimpin lama yang bergelumang dengan masalah. Cuma saya nak bagi tahu kenyataan yang berhormat Datuk Seri Presiden UMNO telah pun menyatakan jelas boleh tengok dalam media sosial, beliau dah menyatakan hari ini pun mungkin akan dibincangkan dalam majlis tinggi bahawa untuk masa pilihan raya akan datang, UMNO akan menurunkan muka-muka baru. Saya rasa tidak kurang daripada 70%. Dan ini ada sebab ini adalah memenuhi tuntutan anak muda. Cuma saudara Sam Mat Yassin dia kata Assalamualaikum Tok, selamat bersarapan. Ini pagi tadi dan tak. Ini sekadar renungan pagi lah dia kata. Dia kata ini kenyataan daripada saudara Sam. Dia kata Perdana Menteri bagi tahu mahu membantu rakyat untuk memiliki rumah mampu milik. Jadi dia mencadangkan kalau boleh tak perlu buat pun, dia kata. Yang paling penting sekarang ni bagi peluang yang tinggal di PPR, rumah PPR dan PA Dewan Raya Kuala Lumpur, supaya rumah itu yang tinggal di rumah tu boleh beli. Baiki polis semua beli. Rumah-rumah yang dibina sekarang pun memanglah mampu tengok saja nanti, dia kata. Kerana harganya bukanlah 10-30 ribu, main kata 100 ribu. Di cadangan saudara Sam Mat Yassin, dia kata sebaiknya agar rumah-rumah PPR memang banyak di sekitar Lembah Kelang ni. Bukan hanya di Kuala Lumpur, di Bandar, begitu juga di Selangor dan di bandar-bandar besar. Ada dibina rumah-rumah PPR. Pembangunan perumahan rakyat. Itu yang disewa. Apa kata agar rumah itu tidak disewa, jual pada pemiliknya. Dan dikenal pasti mereka dah tinggal dah 5 tahun, 10 tahun. Jadi beri kemudahan untuk mereka memiliki rumah tersebut. Diadakan rundingan dengan para arkitek supaya ada strata plan apa semua tu, berilah mereka memiliki hartanah tersebut. Tentulah harganya murah, saudara. Kemudian kata saudara Nur Aziah Azizan, dia kata dia worried lah sebab dia marah. Dia kata mereka berada di anjung kuasa dan gila kuasa para menteri. Dia kata contoh terkini, dia kata timbalan Menteri PAS. Itu dia marah betul. Dia kata timbalan menteri, dia kata walaupun timbalan menteri kata bukan dia, itu pemandu dia melanggar peraturan jalan raya tanpa segan dan silu. Jadi apa motifnya? Dia kata nak cepat nak ambil bos dia dan sebagainya. Tapi itu bukan alasannya. Kenyataan pula daripada Yang Muhammad Mazuk, dia kata dia langgar undang-undang dunia ni, tak ambil kisah sangat, jangan langgar undang-undang Tuhan. Pula dah. Jadi kamu membuat dalil-dalil yang bukan-bukan, saudara. Jadi apa lagi lah ya, rakyat kata Puan Nur Aziah Azan, dia kata rakyat yang mahu diperbodohkan oleh pemimpin politik. Sebab dia pun dah mula bosan dengan percaturan politik. Kemudian apa ni? Saudara Jamal Hashim, si Perdana siap dibina 1997, kos 24 juta. Dia kata kos 24 juta, ubah suai pula ni 30 juta. Memang tak tahulah, saya tak mau menuduh tentang ada kesamunan siang hari ke, tak tahulah. Sebab saya lihat kenyataan kontraktor memang kontraktor yang berwibawa. Kontraktor yang membuat ubah suai tersebut memang kontraktor yang berwibawa. Tapi tak bolehlah, saya tak tahulah apa itu. Tapi soalnya harga itu nilai dan kesesuaian waktu benda itu dilakukan di saat rakyat susah. Sebab itu saudara Hussein Ismail dia kata apakah saya tidak sedar
bahawa Kerajaan Perikatan Nasional adalah bersatu UMNO dan PAS. Kerana UMNO ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, sebab dia dengar saya duk balun kerajaan lalu. Saya kata benar, sebab itu UMNO buat keputusan tarik sokongan. Saranan yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah, dia kata keluar. Jangan tunggu, sebab dia kita melihat mana kehancuran akan berlaku. Sebab itu UMNO dalam Perhimpunan Agung UMNO memutuskan, bahagian-bahagian memutuskan. Kalau saudara boleh dengar baliklah saya punya live. Saudara Husin, live saya, boleh kata Sahabat Malam, saya katakan bahawa kita tidak mahu bersama dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Memang kita tahu, bukan kita tak tahu, tapi lihatlah segala kebobrokan yang berlaku. Saudara. Jadi saudara Mak Syah, Mak Zain, dia kata macam mana menteri-menteri nak dengar suara rakyat? Kerana mereka dah selesai, mereka tidak mampu untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kerana dalam Dewan Parlimen pun dia kata tak masuk, macam mana nak dengar? Sebab itu kita pun hairan di saat kita menuntut Parlimen, adakah persidangan menteri, timbalan menteri, ahli Parlimen tak ada, Dewan kosong. Bila tak ada persidangan, bising. Macam mana kata Datuk Azlan Osman, jangan dimandulkan Parlimen. Saya juga Sahabat Malam menyatakan bahawa negara akan muflis kalau berbelanja tanpa had. Yang boleh menentukan had perbelanjaan adalah Parlimen. Setiap wang yang mau dibelanjakan oleh kerajaan mesti mendapat kelulusan daripada Parlimen walaupun 10 sen. Kemudian saudara Madam Kamal Sanusi, dia kata rakyat masih duduk dalam pondok buruk. Ini rintihan, bocor sana, bocor sini, berpanas, berhujan, berembun. Tapi mereka tidak menghiraukan. Dan yang penting bagi mereka adalah nafsu serakah mereka. Itu gambarannya. Saudara Zairul Zakaria pun menghantar pada saya. Banyak saya nampak ni, saya cuba santuni lah. Agar banyak sangat saudara Abdul Halim Idris, saudara sebenarnya ini sesuatu yang agak memeranjatkan kita. Betul lah bagaimana yang kiriman daripada curipan daripada Datuk Mahfuz Omar. Sebab dia kata amat mengejutkan. Kes Adib dah ditutup. Jadi dia kata mana dia Perdana Menteri Pak Maeh? Mana dia pemimpin PAS? Mana dia pemimpin Melayu selama hari ini yang melaungkan menggunakan isu Allahyarham Adib ini sebagai isu politik? Sedangkan cabutan khas naik jadi 22 kali senyap. Kes Adi pun pakat senyap. Ini betul-betul katanya politik yang munafik. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Datuk Mahfuz Omar. Bila kes berlaku tragedi kematian Adib, semua bercakap mesti diperjuangkan bla 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 bla. Tapi senyap. Bila Mak Lampir kata tak ada bukti lagi, Hamzah Zainuddin sebagai Menteri Dalam Negeri dia kata kes ditutup. Tentulah ia mengundang kekecewaan pada kita. Sebab ada inkuarinya, saya dah bercakap, ada inkuari, ada apa-apa dah dibawa ke muka pengadilan dulu 11 orang tak silap saya. Kenapa mereka tak boleh dikenal pasti? Burulah saudara. Kemudian saudara Vanilla Venture pula dia kata asas utama adalah niat setiap ahli parlimen. Itu yang paling penting. Ya, dari sudut pandangannya dia kata Dr. Anwar Ibrahim mau reform ataupun pembaharuan secara menyeluruh di semua organisasi kerajaan. Ini yang paling pentingnya, niatnya jelas saudara. Jadi dalam keadaan begitu saudara, saya melihat bahawa sekarang ni macam saya katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun berada di gelanggang. Semalam bila beliau membicarakan tentang rancangan Malaysia ke-12, yang hairan saya tu kenapa menteri-menteri tak ada? Kenapa timbalan-timbalan menteri tak ada dalam Dewan? Kenapa mereka tak mau dengar? Sepatut mendengar. Ini berbeza zaman dulu. Waktu saya ingat tu zaman Tun Hussein On, zaman Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, zaman Pak Allah. Jadi bila Ketua Pembangkang berucap, semada waktu tu lagi teruk Ketua Pembangkangnya Lim Kit Siang. Ada kalanya Kapas Singh. Saya ingat lagi peristiwa macam mana Kapas Singh bertelagah dengan Sami Belu sampai panjat meja. Ini kejadiannya dulu. Getinya mereka tunggu. Tapi kita ahli-ahli parlimen, kita backbencher, kita lebih banyak bersidai sana sini, sakokok keluar. Lah ini bukan satu benda main-main. Ini keadaannya amat mengecewakan. Sebab itu yang saya katakan sekarang ni, kalaulah kita nak diibaratkan macam sekarang ni permainan bola sepak misalnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni, kalaulah dia tu seperti Ronaldo, dia sekarang sebenarnya dia sedang mengawal bola. Bukan di tangan orang lain. Bukan di kaki pemain lain. Dia tunggu masa nak skor gol saja. Saya dah bercakap berhati-hati. Sebab tu saya bagi tahu, mampukah Yang Mohormat Datuk Seri Ismail Sabri
untuk menghadapi apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerang. Mampu ke dia mempertahankan? Dan bagi saya pula, teman-temannya yang sealiran dengannya dalam kumpulan pembangkang, mereka terus memberi bola tanggung. Saya dah lihat perbahasan semalam. Mereka memberi bola tanggung dengan soalan-soalan yang sepatutnya begitu. Kita pula, ahli-ahli parlimen kita ni hilang. Jadi tak dapat sepatutnya diganggu lah. Tak ada, tak berani. Jadi dalam keadaan begini, saya katakan bahawa mereka sedang dalam keadaan ketakutan. Kalau inilah dia ambil kira, maka dah awal-awal lagi dah kalah. Perdana Menteri pun tak dengar. Betul lah, dengar melalui siaran maya TV, masing-masing duduk dekat bilik. Tapi itu bukan cara dia. Di negara luar saudara, sama ada di Amerika ke, di England ke, di Jerman ke, di negara-negara luar, apabila ketua pembangkang berucap, semua ahli-ahli parlimen, dia pihak kerajaan mendengar dan mencatat segala isu-isunya. Sebab itu sekarang ini saya melihat yang mampu betul-betul untuk memerangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Najib je. Saya ingat lagi peristiwa apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah waktu Datuk Seri Najib mengutarakan slogan Satu Malaysia. Satu Malaysia. Okey, tiba-tiba Datuk Anwar Ibrahim dalam ucapannya memanglah berapi dia kata ini adalah merupakan slogan yang diwujudkan apapun cetusan idea daripada sebuah syarikat daripada negara Israel. Dan akhirnya Datuk Seri Najib dengan keberaniannya, kepintasannya mengambil tindakan segera menghadapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan bukti-buktinya bahawa itu adalah satu tuduhan. Dan maka Datuk Seri Anwar Ibrahim dihadapkan ke Jawatan Kuasa Tata Tertib. 6 bulan saja. 6 bulan beliau tidak diizinkan untuk berada di Dewan. Artinya digantung selama 6 bulan. Apabila terbukti tuduhannya adalah tuduhan tak benar. Dia sepatutnya sekarang ni macam semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia serang. Bila dia serang, tiba-tiba kita jawab ceh-ceh gitu aja. Yang tukang jawab macam saya kata macam kacau dodol. Datuk Mustafa Ahmad dia kata tak betul. Dia kata yang tuduhan bahawa rancangan Malaysia ke-12 ini menggunakan pakar-pakar dari luar, kemudian menggunakan wang sejumlah 2 bilion, tak betul. Kita adalah bayar sikit. Jadi saya lihat, kalau kau kata dah bayar sikit, itu ada pembayaran lah. Jadi tidak ada benda yang tepat. Sepatutnya waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim melontar itu bangunlah. Tuan Speaker, saya nak bertanya, minta penjelasan daripada ketua pembangkang. Apabila beliau mengatakan bahawa kita mengambil orang daripada luar, sebenarnya tak benar, sila buktikan. Kalau tidak, kita akan bawa ke Jawatan Kuasa Tata Tertib. Yang boleh buat benda Datuk Najib je. Yang lain semua minta maaf lah saudara, macam kena picit lah benda tu. Ini betul saudara. Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila memang dia kepakaran dia, anda bagi dia satu isu, dia boleh pusing satu dunia. Itu kehebatan dia dari dulu waktu dia berada dalam kerajaan. Dan kita ni pula, ahli-ahli parlimen, saya perhatikan, tak ada berani. Malah saya tengok, kata apa, dia memang bijak, petah berbicara. Ayat-ayat dia macam-macam lah. Ayat-ayat yang bau kesenjangan dan tiap-tiap kali ada. Jadi orang pun terpukau mendengar dia punya bicara. Bila dia berbahas, dia menggunakan bahasa-bahasa yang baru, tetapi penggunaan dan dengan nada yang begitu cantik sebagai seorang orator ataupun sebagai seorang pengungkap ataupun sebagai seorang pemidato macam Soekarno lah. Jadi saudara, banyak pemimpin, kalau Obama berucap ataupun Martin Luther King. Jadi keadaan ini sepatutnya pemimpin kita ni jangan keluar dewan. Tunggu. Ini tidak, kita tunggu. Kita tidak ada dalam dewan, mengganaslah harimau ni. Ini keadaan saya. Tak ada dalam dewan. Barisan menteri pun ada 4-5 orang aja. Sepatut tiap-tiap kali tunggu. Apa dia kata? Apa dia cakap? Sebab saya melihat backbencher, peranan sebab itu tiap-tiap persidangan parlimen, dia ada kumpulan satu ketua whip. Kalau sebuah kerajaan, dia ada ketua whip. Ketua whip ini dia akan menentukan siapa nak bercakap. Sama ada menteri ataupun dari segi backbencher, siapa kena cakap. Ada isu misalnya, contohnya bila dibangkitkan soal bandaraya. Okey, ketua whip kata, orang ni kena bercakap. Itu panggil ketua whip. Yang kedua adalah backbencher. Tugas backbencher bukan ganggu wah begitu. Cara dengan tertib. Contoh, saya bagi contoh, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melontarkan persoalan
tentang kemiskinan tegak. Dia kena bangun pengusi ataupun Tuan Speaker mohon pencerahan. Tentulah gelonglah sekejap. Bila dia gelong, asaklah. Nak tanya kemiskinan bagaimana, apa unjurannya, apa ukurannya, bagaimana perbandingan yang dibuat oleh Ketua Pembangkang yang mengatakan kita miskin dan sebagainya. Sepatutnya begitu. Ini tidak sunyi sepi. Bila kamu sunyi sepi, Ronaldo tengok tiang gol, 3 gol kiper seorang saja dia skor lah. Ini silap kita. Silap UMNO. Kerana sekarang ni Perdana Menteri datang daripada UMNO. Ahli-ahli Parlimen UMNO. Jangan tunggu daripada PBM. Dia tak peduli pun. Nak lingkup lah Perdana Menteri ni. Sebab dia pada dia bukan pada Perdana Menteri dia. Sebab itu dia orang tak kisah nak berada tak berada lewat. Tapi yang saya heran, ahli-ahli Parlimen UMNO seramai 42 orang ni. Kenapa tak ada lawan? Kononnya dulu hebat. Tokoh bicara rakyat. Juru bicara rakyat. Masuklah gelanggang. Tak berani. Jadi dalam keadaan begitu, kita ini Saudara Zee Mazin tewas dengan fitnah. Dia politik ni saudara, sebab tu saya katakan is the art of deceiving. Satu seni percaturan minda. Itulah politik. Dato' Seri Anwar Ibrahim tukang bagi bola tanggung dia ramai. Semalam saya tengok mula-mula yang bagi bola tanggung macam Mak Sabu bagi bola tanggung. Tuan Speaker nak bertanya pada saudara Datuk Seri Ketua Pembangkang. Dia bagi laluan. Ya, nak tanyalah bahawa dalam keadaan begini apa semua, bagaimana dengan pandangan PAS begini. Jadi berhubung dengan penambahan cabutan perjudian dan sebagainya, kenapa tak berani tegur Perdana Menteri? Dia bagi bola tanggung. Anwar Ibrahim dapat modal gitu. Ya, saya setuju dengan apa yang dilontarkan oleh kawasan Mak Sabu. Dia tak disebut nama kan, kawasan dia. Dia yang dia wakili. Dia kata saya bersetuju dengan pandangan bahawa teman-teman kita daripada PAS, mereka kelu 1000 bahasa. Itu cara dia. Tapi kenapa kita tak sonsong? Patut masuk point of order. Perkara 36. Kerana mempunyai persangka buruk terhadap pimpinan pada PAS. Tak ada. Orang PAS pun sunyi sepi. Sebab bangunlah berhujah. Itulah masanya anda nak berhujah. Yang tunjukkan kata hebat ini tidak. Jadi saya melihat bila Datuk Seri Anwar Ibrahim serang. Kemudian bangun pula siapa ni daripada ahli parlimen daripada Johor Bahru. Dia bangun. Dia menyatakan tentang kedudukan kemiskinan yang berlaku. Jawabnya modal ampuh. Malahan Dr. Mazli dia bangun. Ya Muhammad dan Speaker, saya nak bertanya pada Ketua Pembangkang. Apakah beliau bersetuju dengan saya dalam kita merancang untuk rancangan Malaysia ke-12 ini, bagaimana dengan anak-anak muda? Sebab dia nak menggamet hati anak muda. Bagaimana dengan pendidikan Tibet? Saya kata bila dia bagi saja bola Tibet, memang kena goreng habis lah. Ini keadaannya saudara. Sebab itu saya katakan dalam keadaan sekarang ni, mampukah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berdepan dengan singa yang terluka ini dan sekarang ni berada di gelanggang? Kalau pimpinan yang ada, orang keliling dia tak berani untuk menghalang dan tidak pula memberi bola tanggung. Sebab susunan di Parlimen, saya tengok mula-mula Perdana Menteri membentangkan kertas cadangannya, itu rancangan Malaysia ke-12. Udahlah Perdana Menteri pun dalam keadaan lembik je, kan? Saya kata habislah, kena gatak lah nanti. Kemudian itu peraturan di Parlimen. Lepas saja Perdana Menteri memberi kertas cadangan ataupun usul, maka Speaker akan memberi kepada Ketua Pembangkang selama 1 jam untuk dia mematahkan hujah. Itu cara di Parlimen. Jangan pula saya kata, kenapa pula Speaker bagi pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kena tak bagi orang lain? Tak boleh. Dia punya presiden ataupun biasanya. So, jadi, dengan penyakit yang kita ada, saudara siapa? Saudara Syab, ni duit rakyat dah koyak lah. Dengan penyakit yang kita ada, dengan rakyat yang susah sekarang ni, okey, kemudian kita mengutarakan pula cadangan-cadangan yang saya rasa cadangan yang merepek. Bagi saya merepek lah apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sebab saya yakin itu bukan merupakan buah tangan daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Ini merupakan adalah lanjutan daripada kepimpinan terdahulu. Rancangan Malaysia ke-12 ini telah dibincangkan, diadakan
setahun 2 tahun yang dulu. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, melibatkan juga pemikir-pemikir dari luar negara, tentulah keadaan jadi tambah rojak. Ini keadaan setara. Jadi bila keadaan begitu dilontarkan oleh Datuk Seri Sabri, yang saya nampak bila cara dia memberi ucapan tu tak ada macam Perdana Menteri yang terdahulu. Mereka digest, mereka memahami dan mengetahui apa isu, apa intipati yang nak dilontarkan. Jadi bila dilontarkan bahawa menjelang tahun 2015 nanti, maka rakyat akan hidup bahagia, makmur dengan pendapatan isi rumah kita berkeyakinan sebanyak 10,000 sebulan. Bila sebut perkataan begitu, datanglah rakyat dah terfikirlah, ini memang tak betul, mana datang logikanya. Kerana 10,000, ia nak kata macam 10,000, sedangkan ratusan ribu yang sudah bankrupt, yang sudah muflis, syarikat-syarikat gulung tikar. Jadi mana datang logikanya? Bagi saya sepatutnya pimpinan daripada kerajaan dia bangun backbencher. Boleh bangun, Tuan Speaker nak bertanya dengan Perdana Menteri, mencelah. Silakan dia nak bertanya dengan Perdana Menteri, apa maksud yang Perdana Menteri itu keyakinan kepada pendapatan 10,000 sebulan itu diunjurkan daripada supaya Perdana Menteri dapat menjelaskan. Takut nak tanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim catat. Jadi bila keesokan harinya Datuk Anwar Ibrahim, masa dia berucap, dia masuk gear, dia dah cantik dah. Saya tengok cara dia lah. Dia masuk gear, laporan kumpulan wang simpanan pekerja. Sebab kumpulan simpanan pekerja ni terlalu dekat di hati rakyat. Kerana rakyat tengah marah. Seluruh rakyat sekarang ni, penyimpan-penyimpan yang tidak mendapat wang 10,000 tuntutan ini, mereka bila sebut EPF atau KWSP ni, cepat saja pemikiran mereka. Apa Datuk Seri Anwar bercakap? Bila dia kata, bila KWSP kata 46% saja mendapat pendapatan kurang daripada 10,000. Betul tu. Jadi diadun dengan bahasa-bahasa yang begitu, maka akhirnya mereka dia terpengaruh. Dan pimpinan kerajaan, ahli-ahli backbencher ni apa? Jadi saudara Wadi Hana Wadi, Datuk Seri Ismail Sabri ibarat air yang tenang, jangan disangka tiada bahaya. Saya tak boleh tenang. Bila kita berbicara soal politik, tak boleh tenang. Apa bom yang kita ada? Apa senjata yang kita ada? Bila kita bercakap, kita mesti ada. Saya minta maaf lah saudara Wadi Hana. Saya di sini kita agak ini. Sebab saya melihat mereka di keliling Datuk Seri Ismail Sabri ini, kalangan menterinya, kalangan penasihat-penasihatnya, mereka tidak dapat mengkaji yang ke depan. You kena ingat, kita berhadapan dengan Anwar Ibrahim. Memanglah ya saudara Ismi rakyat. Saya setuju saudara, kita tak boleh sekadar melontarkan kenyataan sebegini. Ini satu kenyataan sembrono. Kita harus berfakta. Sepatutnya kita lah ahli parlimen. Sebab ahli speaker memberi ruang. Lepas itu Datuk Seri Najib bangun. Bila Datuk Seri Najib kata sekarang ini timbul masanya, ini cadangan daripada pihak backbencher kerajaan, mengatakan bahawa sudah sampai masanya untuk kita mengkaji balik tentang sistem percukaian. Bangunlah. Bangun serang. Tidak. Terkia-kia Datuk Najib seorang-seorang. Akhirnya saya melihat bahawa isu GST ini dah jadi pula, nak patah balik lah. Custom kata begitulah. Ini masalahnya saya. Sebenarnya ahli-ahli parlimen kita ni, mereka berpolitik, saya pun tak faham. Ini yang saya kata, I cannot brain keberadaan. Dah lah, mereka tak ada dalam dewan. Tidak mampu mengawal. Saya tak, okey, tapi sebab tu saudara Ismi, saya tak berminat untuk buat slender statement. Sebab suka tak suka kena terima. Betul, memang bab layar buruk, memang daripada zaman Datuk Mahathir lagi. Sebab itu Datuk Mahathir pun tak boleh kawal dia. Ini keadaan saudara. Sebab kita tahu cara-cara dia. Jadi caranya ialah untuk mematahkan serangannya. Sebab sekarang ni saya melihat Anwar Ibrahim sedang menyerang. Hari ni dia diam. Sebab semalam dah lompat. Dia dah lontar bom, dia diam. Jaga tengok besok apa pula lagi. Dan paling bahaya nanti, saya menyatakan ini sebagai persiapan apabila kita berhadapan dengan bajet bulan depan. Bila Menteri Kewangan membentangkan bajet bulan depan, itu memang makanan dia lah. Kalau kita tak berhati-hati, sepatutnya setiap wakil rakyat dah hadam. Saya yakin tentulah dah siap dah bajet tu, sepatutnya hadam. Apa isunya, apa ini konanya, sudut mana nanti kena attack.
Jadi ini kita pentas politik saya. Dan jangan lupa dalam keadaan itu adalah tuntutan rakyat. Kita perlu menyantuni tuntutan rakyat. Ini tidak dilakukan. Akhirnya apa berlaku? Bobong tak bangkit apa semua jadi masalah besar. Dan kita kena ingat, kena faham. Isu sekarang ni, rakyat di Sabah, rakyat di Sarawak sudah mula bengkak dengan kerajaan pimpinan hari ini. Sebab tu mereka menuntut perjanjian 663. Sepatutnya ada cari jalan. Saudara Nuraidah Kamarudin, penasihat yang menyesatkan, ini keadaan saya. Saya menyatakan bahawa Datuk Seri Ibrahim memang dia petah bercakap. Saya tak nafikan. Saya benar tak benar. Dulu Datuk Najib memang terkunci dia habis. Bila dia kata One Malaysia itu adalah cipta daripada Israel apa semua, Datuk Seri Najib itu habiskan bangun. Dia bertukar bangun. Masa itu speakernya Pandika. Datuk Pandika. Yang berhormat Datuk Speaker, mohon penjelasan. Saya minta supaya mengulangi kenyataan ini. Bila diulang saja itulah perangkapnya. Kemudian besoknya tu jawab. Bagaimana menuduh begitu begini? Bawa point of order. Itu caranya saya. Ini tidak. Bila kita tak ada dalam dewan, macam mana? Sahabat Mama Datuk Seri Anwar Politik pun tetap kena pemainkan oleh Tan Umar. Itu secara Raja Kuala Kerat. Itu kita tahu. Saya menyatakan dia sudah mula menyerang. Bila Anwar Ibrahim mula menyerang, apa persiapan kita? Saudara, kita tak boleh bagi passing by statement begitu saja. Kita kata dia lah buruk, tak boleh. Sepatutnya kita kata okey, argue, kita argue. Kalau dia kata Tibet itu dilontarkan oleh Mazli dulu sebagai menteri waktu itu. Sepatutnya masa itu dia bangkit. Maksudnya bukan dia, kita lah pihak-pihak kita, pihak bencher. Tak ada. Menteri-menteri, saya amat kecewa bila saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim mula menyerang setiap cadangan daripada Perdana Menteri. Tapi dia nampak kita dalam keadaan menyokong. Dia tak sokong sebab dia terikat dengan perjanjian ataupun persefahaman ini ditandatangani. Begitu juga macam Ahmad Sabu. Sebab kadang-kadang tak semestinya kalau rasa susah sangat untuk berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tunggu anak-anak buah dia berucap. Macam semalam, hari ni rasanya, apabila Mak Sabu bercakap tentang dasar luar, mana menteri luar kita? Where are the foreign affairs minister? Mana menteri pertahanan? Bila dia kata bahawa kita ni melihat bahawa percaturan politik antara Malaysia, antara pertebatan antara China dengan Amerika, bangunlah. Sebab itu saya katakan tak ada. Saudara Asyad Muhammad, tak ada MP UMNO yang berani. Itulah faktanya. Sebab itu saya menuntut agar Datuk Seri Zahid Hamidi dalam pilihan raya akan datang menurunkan calon-calon yang berwibawa, yang boleh berhujah, yang petah, yang faham, yang mengetahui kehendak rakyat. Ini hanya dapat dilakukan apabila mereka yang benar-benar hidup dengan rakyat. Sebab itu, sepatah kata Tok Mak Hassan, dia kata sebagai pemimpin politik ni, kita mesti menjiwai. Seorang pemimpin itu, dia mesti menjiwai dan merasai denyut nadi rakyat. Kalau tidak dilakukan begitu, dia akan menjadi seorang gagal. Saya mendengar, bukan saya tak dengar. Melainkan jawapan. Akhirnya, bertelagah. Jawapan pula tu macam apa yang kena berlaku pada Syedang Kasim. Lala kalian ayuh bangkit. Dia kata Tuan Speaker ni nak bagi tahu lah, menteri jawab ni soalan, jawapan ni dah dulu pun dah jawab yang sama, kata yang sama kot. Sepatutnya orang kita mana beda. Soalnya kamu berbeza dengan dia dari segi politik, soal lain. Tapi ini soal dari segi kerajaan. Saya melihat ketumbukan yang dimiliki oleh Datuk Seri Najib, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia lengkap. Memang sepatutnya begitulah. Okey. Ahli Parlimen Johor Bahru, tugas kamu bercakap soal pendidikan anak-anak muda. Ahli Parlimen Simpang Renggam, apa saja isu pendidikan. Okey, yang daripada Mak Sabu, isu dia sebab dulu pengalaman kamu adalah tentang keselamatan tentera. Kemudian Datuk Zulkifli dulu sebagai Menteri Kesihatan, you background doktor, kamu cakap soal kesihatan. Tolong saya. Artinya bila dia berucap, dia orang bagi modal. Kita Perdana Menteri berucap tak bagi modal, menteri-menteri berucap pun kita tak bagi modal, malahan
Kadang-kadang soalan yang dilontarkan pun soalan yang pengok dan tak bercakap langsung. Ini dalam keadaan sekarang, saudara, cukup bahaya. Saya melihat. Sebab bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mula menyerang kerajaan pimpinan Datuk Seri Sabri, rakyat akan sebab rakyat nakkan tengok perdebatan begitu. Saya cuba melihat apabila live itu adakan, berapa ramai yang tengok, berapa ramai yang tonton. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap, naik 1,000, 2,000, 3,000. Tapi bila menteri kita, sebab apa? Kerana isi tak ada. Saya bukan nak mendewakan saudara, saya nak bagi tahu kepada ahli-ahli parlimen kita, kepada adik-adik kita, anak-anak muda kita, be prepared. When your house is on fire, you must be prepared. Sekarang ini rumah kita sekarang tengah diserang ni. Dan sepatutnya menteri-menteri ini kena jaga diri lah. Jangan dedahkan lagi. Ini tidak ada siapa pun membantu Tengku Adnan. Tidak ada siapa pun membantu Datuk Ahmad Maslan. Beri penjelasan lah bahawa apa yang berlaku di mahkamah berhubung dengan Datuk Ahmad Maslan, ini keadaannya. Ini terkiar-kiar Datuk Najib. Terkiar-kiar Datuk Seri Najib cuba menjelaskan pada rakyat bahawa ini cerita sebenarnya. Bahawa apa yang Datuk Ahmad Maslan ini tidak bersalah dari segi undang-undang. Yang lain macam mana? Kamu ada, bukan tak ada latar belakang peguam, ataupun panggillah peguam. Tanya peguam yang bela Datuk Ahmad Maslan. Ini keadaannya begini-begini. Be prepared. Ini tidak besok, tunggu besok saya rasa confirm kena gatah. Saya berdoa kalau Datuk Anwar Ibrahim tak ada. Kalau ada besok dia gatah hanya Ahmad Maslan pula lah. Mungkinlah Datuk Ahmad Maslan dia pantun-pantun, dia lari macam ikan. Tetapi bagi saya, saudara Mito Biti, Anwar berhujah dengan fakta kukuh dan bukan cakap. Ini saya katakan tadi, bukan hanya diri dan saudara lihat bila dia bercakap, dia kata dia baca, dia membaca. Dia membaca bila dia kata sebanyak 233 kali yang amat bawa Perdana Menteri bercakap menyentuh persoalan ini. Saya kata dia begitu detail dia pergi. Dan kita tak ada. Kebanyakan kita ni menteri ni tunggu pegawai dari belakang. Belakang menteri nanti bagi apa jawapan, ini jawab, baca. Membaca. Bukannya hadam. Sepatutnya, sebab saya tahu bahawa tiap-tiap ahli-ahli parlimen yang menghantar, sebab itu tiap-tiap ahli parlimen kena menghantar soalan kepada menteri ataupun Perdana Menteri hendaklah 10 hari sebelum Dewan bersidang. Artinya menteri-menteri dah tahu apa soalan yang akan dibangkitkan. Ada yang soalan mulut, ada soalan bertulis dan sebagainya. Yang diluluskan untuk soalan mulut dah digest dah. Tak ada. Dan saya nampak speaker terpaksa membantu. Okey, kita hadkan untuk 2 soalan saja. Ini keadaannya. Dan kita datang tanpa ilmu. Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya lihatlah ahli parlimen Johor Bahru, Saudara Akmal Nasir. Jadi dia melontarkan soalan bagaimana nak memujuk anak muda. Sebab dia mewakili, sebab dia Ketua Pemuda Keadilan. Akan memujuk supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni melontarkan pujuk rayu kepada anak muda. Ya, katanya kita seharusnya berpijak bunyi kata, jangan kita bercakap secara yang molek-molek, bahawa ini keadaannya, anak-anak muda ni sekarang ni perlu dalam pendidikan dia macam mana, dan mereka dinafikan. Jadi anak muda terperat. Ini kini keadaannya. Macam mana pengangguran anak-anak muda. Sepatutnya wakil kita bangkit. Tak ada. Saya tengok semalam, saya geleng kepala lah. Dan kamu mengatakan kamu juara, kamu pembela. Tidak ada begitu. Ini gambarannya. Kita tengoklah besok apa berlaku lagi di parlimen. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.